Dakwah Nabi dia punya konsep ni penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Nabi punya dakwah lembut, Nabi punya dakwah kasih sayang. Sebab itulah kita pernah sebut, saya pernah sebut tak ada bentuk kasih sayang yang paling besar mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia mengenal Allah, mengajak manusia beribadat kepada Allah, mengajak manusia mengabdi kepada Allah. Inilah sebesar-besar bentuk kasih sayang. Siapa buat? Nabi buat. Siapa buat? Orang berdakwah buat. Tuan-tuan, bentuk kasih sayang yang besar mana lagi yang tuan-tuan boleh harapkan? Ajak orang pi pada Allah, ajak orang kembali dan balik pada Allah. Itulah besar-besarnya kasih sayang yang Rasulullah pernah dakwahkan dulu. Sebagai contoh kelembutan Nabi paling simple, sejarah masyhur kita pun tahu, waktu Rasulullah dengan sahabat duduk dalam masjid, datang seorang Arab Badui. Apa Arab Badui itu buat? Dia kencing dalam masjid kan? Dia kencing dalam masjid. Bila Arab Badui ni kencing dalam masjid, semua sahabat Nabi ni tengok, kalau kira ni nak ganyang lah orang ni, nak luku, nak tabuh. Tapi disekat, dihalang oleh Nabi. Nabi tak mau bagi sergah dia. Biar dia habiskan, sempurnakan dia punya qada hajat. Dia pun qada hajat. Lepas tu Nabi suruh apa? Nabi suruh pergi ambil ayat, jiruh, cucilah benda tu, simple je. Tapi bagi sahabat-sahabat ni tengok benda tu adalah di luar batasan adab. Yalah, kita kata nak kencing pun hampirlah cari ni dalam masjid. Kalau kita hari ni pun mampu tak buat macam Nabi buat tu? Mari seorang tengok apa kencing pintu masjid tu. AJK rasa AJK pun pakat ganyang tak? Hang ni tandas kami buat ada 20 semok tepi parit ayat tu ada, tiba-tiba mari juga dalam masjid. Tentu ada orang nak marah. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Selepas dia keluar daripada masjid, ni psikologi, dalam otak dia tak ada gambaran orang lain, tak ada gambaran seorang pun sahabat kecuali yang dia ingat siapa? Nabi. Pasal apa? Bila dia keluar masjid, dia ingat Nabi. Sebab dalam ramai-ramai hak nak marah kepada dia, kawan ni seorang saja yang tak marah pada dia. Dalam ramai-ramai nak pukul, nak tabuh, nak ganyang dia, Nabi seorang yang defend dan pertahankan dia. Dalam ramai-ramai cakap yang tinggi, cakap yang kasar pada dia, Nabi seorang yang cakap lemah lembut dan tenang pada dia. Jadi bila dia keluar, dia hanya ingat Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada gambaran orang lain. Yang inilah yang menyebabkan dia mendekati Nabi dan mendalami Islam dengan sebaiknya. Ini dakwah Nabi. Walaupun hanya sekadar Nabi buat apa? Halang sahabat daripada marah kat dia. Halang sahabat daripada pukul dia. Orang akan ingat sampai bila-bila. Begitu juga satu peristiwa yang turun ayat Taha 43-44. Ni bukan cerita Nabi Muhammad. Ni ayat yang turun pada Nabi Muhammad. Izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Izhaba, kamu dua orang, pergi mana dua orang ni? Ila fir'aun. Siapa dua orang? Nabi Musa dan abang dia Nabi Allah Harun alaihi salam. Kamu Musa dengan Harun, pergilah kamu menghadap Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun tu sudah melampaui batas. Batasan mana yang dilampaui oleh Fir'aun? Bila sampai satu tahap dia mengaku dirinya Tuhan, dia raja, dia Tuhan yang selayaknya disembah oleh penduduk-penduduk di Mesir. Siapa yang Allah perintahkan? Musa, Fir'aun. Harun, Fir'aun. Dua ni pi. Dan dua ni akan bawa apa di hadapan Fir'aun? Akan bawa apa?
practicality. Kalau kita hari ni nak jadi cikgu sebenar, dia ada practical dulu kan, pergi buat latihan di sekolah. Praktikal yang dihadapi oleh Nabi Allah Musa waktu dia nak kembali daripada bumi Madian, yang dia nampak pucuk api atas pokok tu, Allah panggil dia. Ni persediaan awal. Persediaan awal Allah nak bagi tahu, kamu bawa mukjizat. Apa dia dua mukjizat yang Allah bagi pada Musa? Lempak tongkat dia jadi ular, satu lagi masuk tangan dia dalam baju tu jadi bercahaya. Masuk tangan dalam baju jadi bercahaya. Ni dua benda. Ini adalah hujah, ni bukti, ni dalil. Kamu ni Nabi, kamu ni Rasul, ni mukjizat yang kamu bawa bila jumpa dengan Fir'aun. Bayangkan kalau Nabi Musa tak lalui benda ni dulu. Tak lalui benda ni dulu, bayangkan benda ni tak berlaku, pergi jumpa Fir'aun, bila ahli sihir Fir'aun lempak tali mereka jadi ular, waktu tu baru, katakanlah waktu tu baru Allah perintahkan, Musa lemparlah tongkat kamu. Bagaimana keyakinan yang ada pada Musa? Lempar tongkat, dah lah tongkat ni kurang-kurang kalau orang nak pukul boleh tepih-tepih, ni nak suruh lempar tongkat. Lempar tongkat tu nak jadi apa tak tahu lagi. Bayangkan tu kalau hak baru first time, lempar tongkat kan tak jadi apa, malu kau orang kan tak jadi apa. Maksudnya lempar tongkat, waktu perintah kedua lempar tongkat di hadapan ahli sihir Fir'aun, apa keyakinan yang Musa dah ada dalam ni, aku lempak ni akan jadi apa? Keyakinan tu dah ada sebab apa? Dia dah lempak di hadapan Allah jadi ular di Tursina. Berbanding kalau benda tu tak berlaku, ni baru first time, lempak tongkat kamu, nak jadi apa tak tahu tongkat ni. Jadi lempak tongkat dah jadi ular. Tu yang pertama, hujah, bukti, dalil, mukjizat. Tetapi Nabi Musa ada kekurangan. Tang mana kekurangan Musa? Pada bicara dia. Nabi Musa ni percakapan dia sedikit gagap, bicara dia tak teratur, bicara dia tak fasih. Benda yang ada kekurangan pada Musa ditampung oleh abang dia. Nabi Allah Harun adalah seorang Nabi yang fasih tutur kata dia, lancar bicara dia. Jadi kalau nak tang bahagian berbicara, bagi pada Nabi Allah Harun. Kalau dia nak suruh tunjuk mukjizat lawan dengan ahli sihir, Musa gunakan hujah dan bukti dia. Ni adalah dua contoh yang paling baik untuk menjadikan usaha dakwah kita tu berjaya. Pertama, dari sudut tongkat Musa dengan bicara Harun. Kadang-kadang kalau fail salah satu, memang akan mengganggu dakwah kita. Kadang-kadang benda yang kita nak cerita pada orang bagus, hujah yang kita nak bawa, ayat Quran, hadis Nabi, cerita-cerita, konsep-konsep, semua bagus. Tetapi mungkin pada yang Nabi Musa tak ada tadi, mengganggu. Kita pun cerita-cerita tak lancar, cerita-cerita tak fasih. Kita nak cerita pasal A, last kali orang faham huruf B. Senang tak? Boleh nampak tak? Benda tu bagus dah kita nak bawa ni. Benda kita nak bawa bagus, tapi sebab tak lancarnya kita, tak yakinnya kita, gagapnya kita, gugupnya kita nak cerita pasal A, last kali aku rasa macam faham huruf B je, aku rasa macam faham huruf C je. Tapi bila hujah kemas, bicara kita teratur, tersusun, lagi mudah orang menerima dakwah kita. Tapi itu bukan poin. Poin yang saya nak bawa, faqula lahu qawlan layyinan. Bila kamu berjumpa dengan Fir'aun, qawlan layyinan, sebutkanlah perkataan-perkataan yang layyin, lemah, lembut. Sebab Fir'aun jenis lagu mana? Kasar, bengis. Nabi Musa pun kasar, bengis, baran juga. Baran sama baran, kasar sama kasar, memang dia tak akan berjaya. Macam orang nak bergaduh. Orang nak bergaduh dua kampung. Asalnya race motor ke, hak tu kalah, hak tu tak puas hati, dia nak bergaduh. Kampung kita siapa hak paling gedebel sekali? Hak paling mamat hak geng belah ni pun sama. Kita siapa hak kepala angin, kepala pengat, Yusof. Kita hantar mamat, kita hantar Yusof. Dia akan jadi settle ke makin bergaduh? Dia akan jadi makin bergaduh. Kita hantar tu memang kaki gaduh dua-dua.
Walaupun seorang belah kampung tu hantar kaki gaduh, kita hantar seorang yang berdiplomasi, hak jenis cakap kira. Nanti sabar dulu, kita bukan nak cari gaduh. Kawan ni popang, relax. Sebenarnya apa kes? Maksudnya hak keras tu kadang-kadang dengan ayat diplomasi tadi dia boleh jadi lembut. Ni lepas tu dia jadi macam Piramli lah, kepala bapak hang, kepala bapak aku. Dia tak selesai. Maksudnya kira seorang tu keras, Allah tahu dah Fir'aun jenis macam mana, tapi walaupun Musa tu bengih, perintah Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Sebut perkataan yang lemah lembut dan baik, memang akan padam. Api pun akan padam dengan air. Hati yang kerah akan padam dengan bahasa yang cair. La'allahu, mudah-mudahan yatazakkaru aw yakhsha. Dia akan ingat apa? Ingat ada Tuhan, dia tu hamba saja. Ingat dia tu Tuhan, kamu tu kuli saja, kamu tak payah nak mengaku Tuhan. Aw yakhsha, ataupun sekurang-kurang dia takut dengan ancaman azab Allah, balasan Allah bila dia buat benda-benda yang melampaui batas ni. Ada hukuman, ada azab Allah menanti dia. Kurang-kurang dia dapat dua benda ni, hak cakap baik tadi. Kurang-kurang kalau kita ni orang tu jenis melampaui batas, kita sebut, dia akan pi pada dua ni. Kalau dia pilih, dia akan teringat balik, oh betul lah, kalau kamu tak bagi peringatan, memang aku lampau batas sungguh, memang aku lalai sungguh, leka sungguh, nasib baik hang bagi peringat, aku tak hanyut. Satu lagi, sekurang-kurang dia tak mau dengar. Kalau hang tak mau dengar pun, kurang-kurang hak hang buat ni ingatlah, lepas mati besok kita ni ada lagi. Hak hang buat ni dosa. Dosa ni Allah cerita dalam Quran, dalam neraka. Sekurang-kurang hang tak mau dengar nasihat aku pun, ingatlah balasan Allah yang disediakan orang-orang yang buat perbuatan macam hang buat ni. Kita peringat dua benda tu, siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun habis dah ni. Nak pukul 9 dah Tok Imam. Boleh berhenti. Sambung pula oleh Sungai Buruh, insya-Allah. Banyak lagi ni, bukan 3 ni manhaj dia. Insya-Allah tuan-tuan,